Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejarah bangsa kita. Kali ini kami membawakan satu lagi kisah menarik dalam membongkar kisah sejarah. Dan kisah untuk kali ini ialah Sulu aman di bawah takhta Sultan yang berdaulat. Seperti apakah kisah ini? Mari sama-sama kita saksikan apakah kisah sejarah bangsa kita untuk kali ini. Pada sebuah buku lama abad yang lalu, ada penerangan bendera dinaikkan pada perahu di tepi Moro. Bendera hitam dan kuning. Kuning adalah satu daripada warna tradisional bidang Kesultanan Sulu, Brunei, Borneo, dan Mindanao. Warna hitam tidak begitu biasa pada bendera mereka. Mungkin adalah bendera kuning bersempadan hitam. Bendera lama Sulu digambarkan pada Glorias Nicolas, buku Spanish lama abad ke-19. Bendera yang telah ditangkap oleh tentera Spanyol pada 28 Februari 1851 sebelum Masehi. Kubu Sultan di Jolo, nota yang separuh lukisan pada pengangkat itu keluar. Simbol pada bendera ini diambil rujukan dari buku-buku ini. Kesultanan Sulu, kerajaan mereka 2002 di University Michigan. Bendera asal Kesultanan Sulu yang digunakan adalah warna hijau. Dataran sebagai bintang yang mewakili 5 hegemoni wilayah Kesultanan Sulu. Ukil seni visual Kepulauan Sulu oleh Ligaya Fernando ambil bangsa daripada bendera Kesultanan Sulu yang digunakan sehingga 1915 digambarkan dalam reka bentuk simbol-simbol Islam. Sebuah bulan sabit dan 5 bintang pada latar belakang hijau, simbol yang mewakili kuasa sibil dan agama Sultan dalam tempoh 5 wilayah utama Kesultanan Sulu. Moro Muslim ialah kumpulan etnik berbilang bahasa yang merangkumi kira-kira 5.25% daripada jumlah penduduk Filipina pada tahun 2005. Nama mereka berasal daripada perkataan Spanyol Mor, dan mereka kebanyakannya tinggal di bahagian barat Pulau Mindanao, Kepulauan Sulu, dan pulau-pulau berdekatan. Terdapat sekurang-kurangnya 10 subkumpulan etnolinguistik Moro. Kesemuanya berasal daripada kumpulan Melayu yang sama yang mendiami seluruh Filipina. 3 daripada kumpulan ini membentuk majoriti Moro. Mereka ialah Maguindanao di wilayah Kota Batu Utara, Sultan Kudarat dan Maguindanao, Maranao, 2 wilayah Lanao, dan Tausug, Kepulauan Sulu. Kumpulan yang lebih kecil termasuk Balangingi, Samal, Bajau, Yakan, Ilanon, Sangir, Malabungnan, dan Jamama pun. Mereka tidak rapat dan kurang solidariti setiap kumpulan. Berbangga dengan budaya, identiti, dan bahasa mereka termasuk variasi agama Islam mereka. Orang Moro telah memeluk Islam dalam perluasan dakwah besar Islam dari India pada abad ke-15 dan ke-16. Walaupun terdapat hubungan lebih awal dengan Mubalik Arab pada abad ke-13 dan ke-14. Selama lebih 300 tahun, mereka menentang ekspedisi Spanyol untuk menakluk wilayah mereka dan menukar mereka kepada Kristian.
Sebagai balasan, mereka melancarkan serbuan yang dahsyat ke atas penempatan Kristian di Visayas dan Pulau Luzon. Walau bagaimanapun, orang Spanyol berjaya menubuhkan pos-pos kecil di beberapa kawasan terpencil di Pulau Mindanao Barat, tetapi dikeringkan oleh penentangan dan pembalasan Moro selama berabad-abad, berjaya mendapatkan perjanjian damai dengan Sultan Jamal ul Azam dari Sulu pada 22 Julai 1878. Apabila Perang Filipina-Amerika meletus, Amerika terpaksa menumpukan pasukan terhadnya di utara untuk menahan penentangan Moro terhadap penjajahannya di Kepulauan Sulu. Amerika Syarikat yang diwakili oleh Brigadier General John C. Bathurst menjalin perjanjian dengan Sultan Sulu Jamal ul Kiram yang dikenali sebagai Perjanjian Bathurst. Perjanjian damai Spanyol dengan Kesultanan Sulu telah membenarkan Spanyol menubuhkan garison kecil di Pulau Siasi dan di Bandar Jolo. Selepas kekalahan mereka oleh Amerika Syarikat, orang Spanyol menyerahkan garison Siasi kepada Sultan. Sehingga 19 Mei 1899, Amerika Syarikat menghantar tentera untuk mengambil alih kubu Spanyol di Jolo. Amerika tidak mendapatkan tentera ke Jolo lebih awal kerana mereka tidak mampu untuk menghantar sebarang tentera keluar kawasan Luzon kerana tentangan Moro yang serius bermula pada tahun 1903. Sebagai ganti perjanjian Spanyol, Perjanjian Bathurst termasuk pengiktirafan kedaulatan Amerika Syarikat ke atas Sulu dan tanggungannya, saling menghormati antara Amerika Syarikat dan Kesultanan Sulu. Otonomi Moro tidak campur tangan dengan agama dan adat Moro, dan ikrar bahawa Amerika Syarikat tidak akan menjual Pulau Jolo atau mana-mana pulau lain di Kepulauan Sulu kepada mana-mana negara asing tanpa perkenan Sultan. Sultan tidak mahu mengiktiraf kedaulatan Amerika, tetapi dikuasai untuk menerimanya oleh Perdana Menteri dan penasihatnya, Haji Butu Abdul Bagoy, dan dua datuk tertingginya, Datuk Zulkarnain dan Datuk Kalbi. Haji Bagoy yang menyedari kebodohan penentangan bersenjata menggunakan semua pengaruhnya untuk menghalang satu lagi perang berdarah. Haji Bagoy dan anaknya, Haji Gulamur Rasul, kemudiannya menyukai integrasi Moro ke dalam Republik Filipina. Perjanjian Bathurst tidak bertahan lama. Selepas Amerika Syarikat telah menyelesaikan matlamatnya untuk menindas penentangan di utara Filipina, ia secara sepihak membatalkan Perjanjian Bathurst pada 2 Mac 1904 dengan mendakwa Sultan telah gagal untuk memadamkan tentangan Moro dan bahawa perjanjian itu menjadi penghalang kepada pentadbiran kolonial yang berkesan. Kawasan pembayaran kepada Sultan dan datuknya juga telah dihentikan, tetapi telah dipulihkan oleh Suruhanjaya Filipina, Amerika Syarikat pada November 1904. Tetapi pada hakikatnya, Bathurst tidak pernah berniat untuk mengesahkan perjanjian itu. Seperti yang akan diakui oleh Bathurst, kemudiannya perjanjian itu hanyalah sebagai suai manfaat sementara untuk membeli masa sehingga tentera utara dikalahkan. Hasan ialah komander daerah Luuk
Sulu di bawah Kesultanan Sulu. Dia adalah pemimpin Tausug pertama yang menentang pemerintahan Sultan, bahawa demi kepentingan keamanan, rakyat harus mengakui kedaulatan Amerika. Sebagai seorang imam, secara kasar diterjemahkan kepada pemimpin solat, Panglima Hasan memandang kafir Amerika yang mengganggu sebagai ancaman kepada Islam dan masyarakat Moro. Tausug Moro telah membenarkan orang Spanyol membina garison di Siasi dan sebuah gereja di Jolo berdasarkan Perkatan Damai 1878. Tetapi itu sahaja. Selepas 300 tahun perperangan yang hampir berterusan, orang Spanyol lebih tahu daripada mencuba dan mengenakkan kuasa mereka ke atas orang Sulu yang sangat merdeka. Tetapi orang Amerika disokong oleh senjata moden yang benar-benar maut, tidak mempunyai keraguan sedemikian. Pada awal November 1903, Hasan dan kira-kira 3,000 hingga 4,000 pahlawan mengepung garison Amerika di Jolo. Hanya bersenjatakan keris, yaitu pedang bermata bergelombang dan beberapa senapang lama. Mereka menakutkan tentera Amerika selama seminggu sebelum dipaksa berundur. Selepas pertempuran, Hasan telah ditangkap semasa mandi berhampiran kemnya di stasi Said pada akhir November 1903. Tetapi dia segera melarikan diri. Dia menyambung semula perang pada Februari 1904 apabila bersama-sama dengan Datuk, yaitu Ketua, Laksmana dan Datuk Usap, mereka menyerang Sultan Kiram yang pro-Amerika dan tenteranya dalam pertempuran Pampang. Dia kalah dalam pertempuran itu dan kemudiannya terbunuh bersama 2 orang sahabatnya di sepanjang kawah Bud Begasa. Hasan mempunyai 17 luka di badannya, tetapi mati akibat permainan merangkak dengan keris di mulutnya ke arah askar Amerika yang cedera terdekat apabila peluru terakhir membunuhnya.